Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 2 Ogos 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Sebanyak 30 ekor kerbau dikorbankan sepenuh Aidiladha pada tahun ini di daerah Lawas yang merupakan sumbangan timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan keluarga, Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar menerusi Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas (LAKHIL). Kerbau-kerbau ini dihantar kepada masjid dan surau di daerah Lawas untuk dikorbankan dan dagingnya diagihkan kepada umat Islam di beberapa buah kampung di daerah Lawas. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah terus mengagihkan daging korban di Masjid Darul Makmur Lawas pada Sabtu. Berita seterusnya. Kerajaan akan terus memperkasarkan peranan dan tugas Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di negeri ini sebagai jabatan pengantaraan kepada kerajaan dan masyarakat. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agong dalam mesyuarat tahunan pertama, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Lawas pada Sabtu, ini termasuk pelantikan setiausaha serta 13 jawatan biro-biro ditubuhkan, setiap JKKK perlu bermesyuarat sebanyak 6 kali setahun. Datuk Henry yang juga Ahli Parlimen Lawas menambah setiap kampung dan KMKK perlu menghantar laporan dan peruntukan projek yang dilaksanakan di setiap kampung ke pejabat daerah untuk rekod dan rujukan. Pada majlis itu, beliau telah mengumumkan pelantikan 4 orang ketua kaum baru di daerah ini. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak sentiasa memberikan perhatian kepada setiap permasalahan yang dihadapi KMKK di negeri ini sebagai usaha mempertingkatkan lagi peranan dan tanggungjawab KMKK secara keseluruhannya. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom dalam Majlis Pemimpin bersama rakyat dan pelancaran Persatuan Penduduk Sebungan, Sarau dan Sekabang pada Jumaat berkata, ini termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang yang menghadapi keluaran CJ pelantikan tuai rumah yang dilantik semula atau tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan. Dalam pada itu, Timbalan Pengerusi Persatuan Penduduk Sembungan, Sarau dan Sekabang atau SENGA, Tuai Rumah Robert Pengkabang, menegaskan persatuan yang lulus pendaftarannya pada 15 Mei tahun ini bertujuan membangunkan rumah panjang tersebut. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi turut mengumumkan peruntukan antaranya ialah untuk menaik taraf rumah selamat sebanyak RM51,000, manakala JKKK rumah panjang sebanyak RM10,000, Biro Wanita rumah selamat sebanyak RM10,000 dan Persatuan Penduduk Sebungan, Sarau dan Sekabang RM30,000. Berikut pula mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha di daerah Limbang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Ismail berkata, sambutan tahun ini diraikan dalam suasana norma baharu bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Dan kita juga seperti biasa juga mengadakan penyembelihan korban bagi daerah Limbang. Pada tahun ini hampir 30 ekor kerbau telah pun dikorbankan, yang mana kita melakukannya di berbagai tempat, termasuk di Masjid Janatul Firdaus ini, juga di Masjid Gadung dan juga surau-surau yang lain. Di Masjid Janatul Firdaus kita mengorbankan pada tahun ini 4 ekor kerbau. Beliau ditemui selepas menyampaikan daging korban dalam Majlis Ibadah Korban Dun Bukit Kota di Masjid Janatul Firdaus bahagian Limbang pada Sabtu. Sebanyak 10 ekor kerbau telah dikorbankan di Masjid Darul Mutakim, Kampung Gadong dan 4 ekor lagi di Masjid Janatul Firdaus bahagian Limbang pada Sabtu, manakala penyembelihan korban turut dijalankan di surau-surau kampung pada Jumaat dan Sabtu. Berikut pula mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan 12 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah sebanyak 591 orang ataupun 87.17%. Selain itu, seramai 2 PUI baru turut dilaporkan dan 3 kes masih menunggu ujian makmal.
Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 678 kes. Sekian edisi petang bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita berikutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak dengan sukacitanya memaklumkan bahawa hari ini, 2 Ogos merupakan ulang tahun kedua UKAS. Untuk itu, kami paparkan anda video istimewa pelibatan warga kerja UKAS dari awal penubuhan hingga kini. Saksikan. Salam UKAS. Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwi. Buletin UKAS 2 Ogos 2019 anda bersama. Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwi. Buletin UKAS edisi malam. Rakyat di negeri ini diseru untuk bersama-sama berganding Secara terus dari Hypo China ke Kuching Sarawak. Dalam pada itu, beberapa penduduk Sibu sempat ditebu bual bagi mendapatkan Usaha Kerajaan Sarawak untuk Membawakan anda Buletin UKAS edisi petang. Buletin UKAS edisi petang 28 Mei